Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang Sarawak United, yang mana Johor Darul Takzim menang 3-0 dalam saingan pusingan kedua Piala FA dan telah melayakkan diri ke saingan suku akhir. Gol-gol dijaringkan oleh Nazmi Faiz dan juga Fernando Forestieri 2. Pada perlawanan ini boleh saya katakan di second half Sarawak United berjaya menunjukkan aksi yang agak baik dari segi bertahan, dan ada beberapa kali mereka berjaya untuk menyerang pasukan Johor Darul Takzim dan hampir untuk menjaringkan gol. Manakala untuk pasukan Johor Darul Takzim, mereka bermain dengan sangat baik di first half dan juga second half. Namun sayang apabila percubaan yang dilakukan di second half, terutamanya daripada Bekson, gagal untuk disempurnakan dengan baik. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Johor Darul Takzim. Apakah perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ini? Yang pertama yang boleh saya puji adalah mengenai bahagian kiri yang diketuai oleh Koh Beng Ong yang bertindak sebagai wingback dan dibantu oleh Fernando Forestieri yang bertindak sebagai left wing. Yang mana pada perlawanan ini boleh saya katakan memang JDT di bahagian kiri agak solid, yang mana kita boleh tengok Koh Beng Ong berjaya menjalankan tugas dengan sangat baik dari segi membantu bahagian serangan. Beliau juga banyak melakukan pressing ataupun tekanan awal ke atas pemain Sarawak United ketika pemain Sarawak United memegang bola di bahagian kiri pasukan JDT. Dan kita boleh tengok hantaran-hantaran ke hadapan ataupun true passing yang dilakukan oleh Koh Beng Ong ketika first half dan juga second half untuk mencari bahagian hadapan pasukan JDT ternyata sangat-sangatlah efektif. Dan boleh saya katakan dengan bantuan Koh Beng Ong, bahagian hadapan pasukan JDT memang agak berjaya untuk melancarkan serangan dan juga menembusi bahagian kiri pasukan JDT ketika mereka menyerang. Jadi Koh Beng Ong bertindak dengan sangat cemerlang lah, beraksi sebagai wingback. Bahkan ketika bertahan juga, Koh Beng Ong berjaya untuk membantu bahagian pertahanan JDT dengan sangat-sangat baik. Kita boleh tengok Koh Beng Ong berjaya untuk mencipta satu assist kepada Fernando Forestieri pada perlawanan ini. Jadi boleh saya katakan dari segi ofensif ataupun dari segi membantu serangan, memang Koh Beng Ong sangat cemerlang pada perlawanan ini, yang mana beliau banyak memberi backup kepada Forestieri dan beliau juga banyak melakukan hantaran ke hadapan melalui through passing untuk mencari striker mereka iaitu Bekson. Dan yang kedua adalah tentang Fernando Forestieri sendiri, yang mana pada perlawanan ini kita boleh lihat Fernando Forestieri juga beraksi dengan sangat cemerlang di bahagian kiri bersama dengan Koh Beng Ong. Beliau menunjukkan satu corak permainan yang sangat menarik dari segi off ball running, yang mana kita boleh tengok banyak pergerakan Fernando Forestieri ketika JDT menyerang. Beliau banyak membuat larian tanpa bola untuk berada dalam posisi yang tepat untuk beliau menerima bola. Bahkan dari segi positioning, beliau memang sangat-sangat baguslah untuk menerima bola, dan kerajinan yang ditunjukkan oleh Forestieri memang sangat bagus. Kita boleh lihat untuk gol pertama daripada Forestieri, yang mana Bekson melakukan percubaan, Forestieri cepat untuk memberi balas ataupun tindak balas kepada bola muntah tersebut untuk mendapatkan gol. Manakala gol yang kedua adalah typical Forestieri, iaitu yang mana kita boleh tengok Forestieri suka dapat bola dan dia akan acah seorang ataupun dua defender sebelum melakukan percubaan ke arah gawang gol lawan, dan benda tersebut berjaya untuk menghasilkan satu gol melalui gol yang kedua Fernando Forestieri. Dan sepanjang game separuh masa pertama kita boleh tengok ada 2-3 kali Forestieri cuba melakukan perkara tersebut dan hampir untuk menjaringkan gol. Jadi secara overallnya corak permainan Forestieri sebagai winger memang padu, off ball movement dia memang padu, dia berjaya membuat larian tanpa bola dengan sangat baik untuk membuka ruang dan juga bagi membolehkan pasukan JDT menyerang. Dan dari segi finishing beliau sangat padu, dia punya curl ball tu lawa, dan daripada segi work rate, kerajinan Forestieri pun sangat lawa. Jadi bahagian kiri itu Fernando Forestieri dan juga Koh Beng Ong menunjukkan satu corak permainan dan juga kesefahaman yang baik. Yang ketiga yang boleh saya puji juga tentang Fernando Forestieri dan juga gandingan beliau dengan Bekson, yang mana kedua-dua player ni mempunyai keserasian yang sama. Apabila kita boleh tengok mereka banyak kali melakukan gerakan-gerakan yang menarik melalui short passing dan juga setup yang baik untuk melakukan
percubaan ke arah gawang Sarawak United. Tetapi sayanglah apabila percubaan tu kebanyakannya gagal dimanfaatkan dengan baik oleh barisan hadapan pasukan JDT. Itu yang ketiga. Yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim adalah di bahagian tengah yang diketuai oleh Safiq Rahim, Nazmi Faiz dan juga Howan, yang mana bahagian middle third pasukan JDT pada perlawanan ini telah menunjukkan satu corak permainan yang baik. Mereka menunjukkan kesefahaman yang baik. Mereka berjaya untuk bermain dengan sangat-sangat ofensif untuk membantu bahagian hadapan. Bahkan Safiq Rahim juga yang dimasukkan di second half menunjukkan satu corak permainan yang sangat-sangat menarik dari segi membantu bahagian serangan pasukan JDT. Yang mana Safiq Rahim masuk-masuk memang dia lebih ofensif ke hadapan dan dia banyak terlibat dengan gerakan-gerakan serangan yang dilakukan oleh JDT. Bahkan beliau ada lebih daripada 2 percubaan yang hampir untuk menjaringkan gol bagi pasukan JDT. Satu percubaan beliau kena palang, satu percubaan beliau tersasar dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan middle third ataupun bahagian tengah pasukan JDT tu memang solid. Memang mereka berjaya conquer dan juga berjaya kontrol bahagian tengah dengan sangat baik. Yang kelima yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim adalah mengenai mereka punya defensive line. Yang mana untuk perlawanan ni defensive line pasukan Johor Darul Takzim memang sangat-sangat tinggi lah. Kita boleh tengok Syarul Saad, Khalid Murga bermain dengan half line, iaitu berada di garisan tengah ketika JDT cuba build up daripada bawah. Ini memberi sedikit kelebihan kepada mereka untuk lebih yakin dan juga lebih ofensif ke hadapan apabila ada numbers of player yang lebih ke hadapan dengan bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Namun nasib baiklah mereka jumpa dengan pasukan Sarawak yang gagal untuk melakukan corak permainan counter attack menggunakan pemain-pemain yang laju. Kalau tidak, mungkin barisan ataupun defensive line yang tinggi ini bakal mungkin boleh kena terima padah lah jika bertemu dengan pasukan yang mempunyai pemain-pemain yang laju ketika pasukan lawan menggunakan counter attack. Tetapi secara overallnya defensive line yang tinggi ni tidaklah boleh dikatakan tidak bermaksud defensive line yang tinggi ni adalah pasukan yang digunakan pakai oleh JDT adalah satu corak permainan yang bagus, yang mana mereka tahu bila mana mereka perlu stay high dan mereka juga perlu tahu bila mana mereka perlu turun untuk memastikan yang defensive line mereka tidak di counter. Jadi secara overallnya mereka pandai untuk bermain dengan defensive line yang tinggi pada waktu bila, dan mereka pandai untuk turun balik pada waktu bila untuk stay down balik di bahagian pertahanan. Yang seterusnya yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ini adalah tentang Arif Aiman lah. Arif Aiman juga bertindak dengan sangat cemerlang, walaupun pada perlawanan ini boleh saya katakan Arif Aiman sedikit menghadapi kesukaran untuk menembusi bahagian pertahanan Sarawak United. Sebab apa? Sebab selalunya Arif Aiman akan dimarking oleh 2 orang pemain Sarawak United untuk memastikan yang gerakan beliau akan dihalang. Tetapi benda itu tidak mengacau ataupun tidak mengganggu pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Arif Aiman sepanjang 90 minit perlawanan. Walaupun beliau tak main 90 minit, tetapi sepanjang beliau di atas padang, beliau menunjukkan aksi yang sangat cemerlang dari segi gelecekan, dribbling, dari segi ball control, dari segi penetration run dan sebagainya. Memang sangat-sangat padulah untuk barisan ataupun winger pasukan JDT ini, iaitu Arif Aiman. Dan itulah perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim. Dan yang boleh saya puji juga adalah tentang kemasukan Safawi di second half, yang mana Safawi masuk pun dia menunjukkan satu corak permainan yang bagi saya, dia punya corak permainan mula meyakinkan. Beliau mula untuk berani masuk ke dalam, cuba untuk buat cut-in dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan Safawi dalam proses ataupun fasa pemulihan yang sangat baik, dan dia sedang enjoy dengan gameplay dia. Dan saya harap Safawi akan jumpa rentak corak permainan dia seperti yang dulu dan bahkan lebih baik daripada yang dulu sekiranya beliau telah kembali kepada keyakinan beliau yang sebenar. Tetapi semalam nampaklah Safawi dah mula berani untuk melakukan kain, lebih berani untuk pegang bola, lebih berani untuk gelecek pemain pertahanan lawan dan sebagainya. Jadi benda tu sangat-sangat positif untuk Safawi Rashid untuk memastikan yang beliau sentiasa berani dan lebih ke hadapan nanti beliau akan kembali kepada performan asal beliau. Jadi itu untuk apa yang boleh saya puji bagi pasukan Johor Darul Takzim. Dan untuk kelemahan pasukan Johor Darul Takzim,
Pada perlawanan semalam, boleh saya cakapkan dari segi kelemahan ataupun kekurangan adalah dari segi penyudah. Semalam Johor Darul Takzim, saya tak nafikan mereka ada banyak peluang dan juga banyak chances yang boleh dikatakan boleh menjaringkan gol. Tetapi sayang terutamanya dari batsman, apabila batsman banyak mensia-siakan peluang, bahkan ada percubaan yang dilakukan dalam ruang yang kosong, boleh dikatakan boleh menjaringkan gol. Tengok-tengok dia target Asri Cucu di tengah-tengah garisan dan berjaya mengeluarkan bola tersebut. Jadi untuk batsman, mungkin beliau perlu untuk melatih diri supaya kembali kepada goal scorer dengan lebih, orang kata apa, lebih tenang, lebih chill selepas ini. Iaitu bila dapat bola, beliau perlu lebih tenang, lebih cool, membuat keputusan dengan cepat untuk menjaringkan gol ataupun untuk memasing ataupun untuk passing kepada teammate dia lah. Sebab semalam nampak sangat yang batsman bermain dalam keadaan tertekan. Bila dapat bola, dia cuba nak jaringkan gol tapi tak gol. Jadi apabila banyak benda jadi macam tu, dia pun rasa tertekan. Jadi untuk batsman, jangan rasa tertekan, kembali chill, kembali cool, kan? Jadi anda akan menjaringkan gol balik. Jangan risau, anda adalah penjaring gol utama untuk JDT dan anda akan ambil masa untuk tenangkan diri supaya anda boleh menjaringkan gol balik. Jadi itu kelemahan dan kekurangan JDT lah semalam. Banyak mensia-siakan peluang yang terhidang. Kalau tak, mungkin boleh menang lebih daripada 3-0. Jadi itu untuk overall untuk JDT. Dan untuk pasukan Sarawak United, ada beberapa perkara yang boleh saya puji untuk Sarawak United. Perkara yang pertama yang boleh saya puji untuk Sarawak United adalah di second half, iaitu tentang defense department mereka yang diketuai oleh Gonzalo Soto, Stuart Walk dan juga Ashton Turu. Yang mana pujian saya nak bagi adalah kepada Gonzalo Soto. Untuk perlawanan ni boleh saya katakan Gonzalo Soto beraksi dengan sangat baik daripada segi man marking. Beliau berjaya untuk memastikan yang beliau berjaya untuk mengawal batsman daripada untuk melakukan percubaan di dalam kotak penalti. Bahkan kita boleh tengok yang Gonzalo Soto pada perlawanan ini banyak melakukan blocking yang penting, banyak melakukan interception, banyak melakukan challenge kepada batsman pada perlawanan ini untuk memastikan yang batsman tak boleh nak bergerak bebas. Jadi man marking yang diguna pakai oleh Gonzalo Soto kepada batsman nampaknya berhasil. Bahkan daripada segi blocking tu yang saya suka, batsman rembat dalam kotak penalti, dia berjaya halang dan sebagainya. Jadi defense department pasukan Sarawak United ni sebenarnya masuk second half mereka lebih berdisiplin, mereka lebih cepat untuk memberi tindak balas kepada shooting dan juga gerakan serangan daripada pasukan JDT, dan mereka lebih compact daripada second half. Jadi benda tu yang membuatkan defense department pasukan Sarawak United di second half lebih solid dan sukar untuk ditembusi. Walaupun dalam kotak penalti sekalipun, mereka masih lagi boleh memberi reaksi dan juga block shooting yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Jadi itu yang boleh saya puji yang pertama. Yang kedua yang boleh saya puji adalah mengenai bahagian tengah, iaitu Lee Chang Hoon. Yang mana boleh saya katakan beliau banyak menggerakkan serangan untuk pasukan Sarawak United pada perlawanan semalam, dan beliau banyak memastikan yang bahagian tengah Sarawak United juga hidup dan berjaya menunjukkan satu corak permainan yang menarik lah bagi saya untuk Sarawak United. Kiranya Sarawak United semalam boleh diberi pujian sebab berani untuk bermain dengan terbuka dan juga open ketika menentang JDT, bukannya bermain dengan parking bus. Jadi benda tu yang membuatkan game semalam, walaupun JDT banyak mengawal ataupun ball position milik JDT, tetapi benda itu tidak menidakkan yang Sarawak United juga bermain dengan baik dari segi bertahan dan juga dari segi counter attack segala skala, dan juga build up yang cuba dilakukan daripada bahagian tengah melalui Chang Hoon semalam. Jadi benda tu memang sangat baguslah. Ditambah pula dengan adanya support daripada Uche Akbar dan juga Francis Cornell di bahagian hadapan yang ada kelebihan dari segi fizikal untuk beat barisan pertahanan pasukan JDT. Jadi itu benda yang boleh saya puji untuk pasukan Sarawak United. Untuk kelemahan Sarawak United, apa yang boleh saya cakap, mereka punya corak permainan ataupun kualiti pemain memang nampaklah ketara berbezanya berbanding pasukan JDT. Tetapi mereka sebenarnya seakan-akan tiada, orang kata apa, mereka punya build up sebenarnya terlalu lambat, dan boleh dikatakan dari segi release ball mereka juga agak terlalu lambat, dan mereka kebanyakannya bermain dengan direct ataupun long football, passing bola ke hadapan, cari Uche Akbar, cari Francis Cornell untuk menggerakkan ataupun untuk menggunakan kelebihan individu
individu di bahagian hadapan untuk menggerakkan serangan, bukannya bermain sebagai teamwork. Tidak seperti di bahagian pertahanan. Sebagai pertahanan mereka bermain as a unit, tetapi di bahagian serangan mereka bermain as a individu. Jadi benda tu perlu diperbaiki oleh barisan serangan Sarawak untuk lebih bermain sebagai individu, bermain sebagai teamwork untuk buka game dan menjadikan serangan mereka lebih menarik lah. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.